supaya 20 rakaat jugalah. Cuma 20 rakaat tu dia banyak bilangnya apa nama ni rakaat dia. 8 tu kurang bilangnya, tetapi dia panjang kan. Begitu. Betul lah. Kemudian apa nama ni, itu pintu yang pertama. Lepas itu 7 pintu ni, lepas tu neraka 7 pintu, 8 pintu. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Jadi tuan-tuan hidupkanlah sepanjang Ramadan ini budaya nabinya sedekah bersedekah. Nabi ditanya Rasulullah SAW, ayyu sadaqah afdal? As-sadaqatu fi Ramadan. Nabi ditanya, ya Rasulullah SAW, apakah sedekah yang paling besar nilai ganda pahalanya? Nabi jawab, sedekah di bulan Ramadan. Sebab boleh bonus, boleh digandakan pahala gitu. Dan Nabi sendiri diriwayatkan kan Rasulullah SAW ajwa dan nas, Rasulullah paling dermawan, paling pemurah, suka apa nama ni bipitih kan. Wa kana ajwadama fi Ramadan. Dan nampak akan kedermawan Rasulullah itu berbanding dengan bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan cuba hiduplah kalah sedekah laju untuk kita mendapat pintu yang kedua tu. Dipanggil babus sadaqah. Faman kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Seseorang yang atas dunia ni seseorang yang terkenal dengan seseorang yang suka menderma, suka pemurah dia. Maka malaikat akan panggil dia, mari orang-orang yang atas dunia ni, orang yang memang istimewa dengan sedekah, zakat ada sedekah, sumbangnya ke apa, masuk ke pintu ni. Kalau sudah nyaman lah malaikat tahu kita kopi kedekut bangar ke apa ke, kopi kedekut bangar nak pergi nyepe kau tahu ni malaikat akan tanda jelly tu kan. Tak sampai nipu lah ni, cari pintu-pintu lain, cari pintu lagi begitu. Jadi biasakanlah hidup ke tradisi ataupun sunnah Nabi ni dengan sedekah. Ada hadis yang lain banyaklah berkenaan barang siapa yang buka puasa orang ni kan, manfattara iman kan, Nabi sebut dalam hadis yang disahihkan oleh ulama, barang siapa yang dia puasa untuk orang buka puasa kan, maka pahala akan dapat orang yang dia jamu tadi tu kan, min ghairi an yaqsa syai' pahala itu tidak kurang sikit abuk pun. Jadi tuan-tuan cuba belajarlah belajar kan. Sebab kita berdepan dengan nafsu ya. Memang nafsu tu keluar lah kan, dia akan halal lah kita. Yang belajar apa nama ni pemuruh kan. Tos kopi kan. Syaitan tak ada dah kan. Cuma kita belajar sikit kan. Terlawar dia. Yang ketiga, faman kana min ahli as-siyam du'iya min babir rayyan. Ni istimewanya Ramadan. Kalau solat dengan babus solat, ahlu sedekah babus sedekah kan. Ahlu siyam, orang yang atas dunia ni dia mudah dengan puasa, du'iya min babir rayyan, du'iya min babir rayyan. Malaikat akan panggil dia mana atas dunia ni seseorang yang gila dengan puasa kan. Sikit-sikit puasa, puasa Nabi Daud kan, Sunnah Khomi, puasa mudah bagi dia tu, kecintaan dia tu kan. Maka dia akan dimuliakan dengan malaikat akan selekan. Dan kalau dia sungguh atas dunia ni orang yang memang gila dengan puasa kan, maka malaikat tak sekal dia. Kalau kita nak nyaman puasa Ramadan pun muja pelepah tu kan. Ada seorang ustaz juga ni kan, tak sebutlah siapa. Kalau tak nak bulan Ramadan tak ada lah aku puasa kan. Ayatnya payah Ramadan puasa ni kan. Setelah tu start ayat tu tak kodi lah tu malah sebut kan. Ni kena gugu kita juga kan apa kan. Tapi nak ayatnya kalau lah tak ada Ramadan tu memang tak puasa lah dia kan. Kita pun Allah beli memang payah tu kan. Sebab suasana tu nak lagi kita hidup dalam suasana yang tidak membantu kita kan. Payah nak cari gugu. Kadang-kadang kita puasa sahur kan, tapi siapa ketikanya gugur aja kan. Ada tersebut ngopak juga ni, ada tapi tak ngopak kan. Setelah kita lelek dah puasa hari kami baru ni kan. Tapi siapa ketikanya jawab kacik gugur ke apa, berpuasa sunat ke kan, puasa sunat kan. Okey, puasa gapo nak puasa dah kita Ramadan ni gigi makan keting tak jadi kan. Padahal sahur molek dah gapo sekali payah tu kan. Jadi orang yang mudah puasa sunat lah kan, puasa wajib tu tentu dah. Maka istimewanya untuk ke syurga, satu pintu yang akan manggil dia, menyuruh dia malaikat jaga pintu syurga yang bernama Babur Rayyan. Nama sempena sungai yang masuk minum teguk air tu tak akan lagu lah, air special. 3 pintu. Babul jihad yang keempat, faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Macam-macam lah penafsiran ulama jihad tu umum kan. Ada kata orang yang haji suka umrah kan,
atau kata orang yang suka baca Quran. Ada ulama nafsirkan ahlul jihad tu orang yang hidup dengan zikir, kan, hidup dengan zikir, dengan mengingati Allah SWT, dengan baca Quran, kan. Ada kata dengan macam-macam menuntut ilmu. Ada juga jihad itu dengan penafsiran. Sebab kalau dikecilkan dengan perang, jangan perang gitu ni, kan tidak merasa lah tu, kan. Jihad perang dengan makna disepitkan jihad itu dengan perang. Dah ulama umumkan jihad itu jihad dalam menuntut ilmu, rajin tu kan. Malah semaya malah dah, kan. Puasa lihat dah aku ni, sedekah kopi kedekut bangar. Tu jaga bab kesungguhan dalam menuntut ilmu, kan. Menuntut ilmu, kan, cinta kepada majlis ilmu termasuk dalam babul jihad. Jihad dalam zik baca Quran, kan. Rajin minat baca Quran, semaya malah, puasa malah, sedekah kopi kedekut bangar, capur dengan duit pun tak ada. Nak ramah, nak pergi anak ke apa, kan. Maka cari hak ni lah jihad, babu jihad. Jangan disepitkan dengan peperangan saja, kan, gitu. Tokin lagi perang lah ke apa nama ni Ukraine ataupun ke Rusia ataupun ke Palestin, tak wajib kita duduk Malaysia ni enggak tak ada suasana perang. Jihad dia dengan makna umum, kan, tidak disepitkan jihad itu dengan makna peperangan. Sebab itu ulama kata luaskan dia itu dengan mencintai orang yang cari majlis ilmu. Dia termasuk dalam itu tu, kan. Malaikat senara, ni orang yang gila dengan orang ngajar ni. Kalau tak ada sini di situ tak ada, dia tunggu depan TV, tunggu kedai kopi ni, tak ada ni. Orang ni setiap malam dengan berapa dengan ngaji orang ni. Malaikat seru dia. Kalau dia nyamal kalau kita lihat dengan masjid ni orang ngajar, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, sudah mimpi lah ni. Kadang-kadang ada, banyak tak ada, kan. Banyak moting tu, kan. Maka tu sudah mimpi tu, cari pintu yang ketiga lagi, 4 lagi pintu tu, kan. Okey. Kemudian sampai situ satu riwayat dari kitab Dutusan ni pun sebut, kan. Maka Sayyidina Abu Bakar mendengar penjelasan Nabi itu pintu-pintu ke syurga tu. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah berlaku nantinya malaikat-malaikat penjaga pintu tu akan duduk nak jemput atas orang tu, kan? Sebab dia ada berlaku atas 8 kargo atau 45 kargo ni, kan, berlaku ke tak? Sebab selepas Rasul kata babus solah, kan, untuk ahlu solah, babu sedekah untuk ahlu sedekah, babu riya babu rayan untuk ahlu siyam, kan, orang yang babu jihad untuk ahlu jihad ni, kan. Ada kepak ni malaikat-malaikat pintu tu akan welcome dia, ikut pintu mana masuk tu. Rasulullah menjawab atas pertanyaan Abu Bakar, yang wa'adhi antakuna minhum, awakah kamu daripada itu, kan. Memanglah Abu Bakar, kan, special tu. Maknanya orang yang ada kesemua ciri-ciri itu mereka berebut. Kita takutnya sebab itu pun tak ada, tutup ya, masuk itu ni malaikat reject, itu ni reject apa, kan. Jadi tu kena cari, kan. Keistimewaan tadi. Maka pintu yang kelima dia panggil babut taubah, kan. Orang yang teriak semua, bangun tahajud semua, orang yang istighfar semua, orang yang selasa mengingatkan dosa dia, kan, selasa takut kepada kemurkaan Tuhan dia dalam keadaan takut semua tu, babu taubah dia panggil, itu kena hidupkan Ramadan itu dengan istighfar, kan. Dan kita puasa ke puasa astagfirullahalazim, jangan tertinggal tu, kan. Kalau boleh ditambah lagi dengan solat solat tasbih tadi, kan, solat tarawih tasbih witir tu sebelum tidur, ya, solat taubah. Ada riwayat di sini Abu Bakar juga meriwayatkan hadis, kan. Pada siapa yang berdosa bangun kemudian dia semaya dengan 2 rakaat, kemudian dia baca selepas dia selesai semaya itu dengan astagfirullahalazim, maka Allah ampunkan dosa dia. Kalau boleh tuan-tuan gagah ke tiap-tiap malam itu ataupun sebelum sahur tu, kan, sebelum bangun sahur ataupun selepas sahur, sebelum pergi ke masjid subuh tu semaya taubat, kan. Tarawih tasbih semaya dah sebelum tidur, kan, witir semaya dah, kan, hajat, taubat hajat, kan. Kemudian istighfar sebelum pergi ke masjid, kan. Hari pertama lagi tu buat tu. Ada lah tu qadar tu, kan, pasti dapatlah malam-malam tu, kan. Buat malam pertama, malam kedua, malam ketiga, jangan ditinggal. Adalah, kan. Atau sudut ibu duduk sekalut tahu lah, sudut kalut lah, kan. Tanya bila kita hidup ke tiap malam, kan. Tiap malam kan ada lah. Kemudian yang keenam dia panggil babur radin, babur redha, untuk orang yang radin, orang yang tidak mecah, tidak mongo, orang yang tabah dalam menghadapi kesukaran, dia panggil babur redha ni. Orang yang ada ni malam semaya lihat dia, kan, puasa lihat ke apa, kan, sedekah lihat bukan, dia menuntut ilmu lihat dia. Tapi seseorang yang tabah, orang yang banyak sabar apabila Tuhan uji ke apa, kan, dia tidak mengoh, dia tidak mecah ke apa, kan, itu orang yang babur radin, kan. Orang yang tabah menerima, orang yang redha dengan ketentuan Tuhan, kan, kesabaran dia tu.
kita, kalau berutuh, kalau tuan-tuan ada ciri tu kan. Berapa dah tu? Sayun ni. Yang ketujuh, babul kadhimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, kan. Kalau kita jenis mongo, jenis mudah backing anak-anak dengan bini ke apa tak sedap mimpi lah, nak masuk itu tu. Itu orang yang boleh tahan marah, kadhimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, mudah memberi kemaafan kepada manusia walaupun tidak dimaafkan. Tentu jadilah sebelum tidur tiap-tiap malam, ya Allah ya Tuhan, ampunlah belaka, ya bersalah dengan hamba ya Allah. Cuba bina satu jiwa yang besar, kan. Dia panggil wala afina anin nas. Nak lagi orang memang tentu minta maaf dengan kita, benda gitu, kan. Orang yang tentu minta maaf tak saya maaf ke Allah, kan. Jadi jiwa besar sebagaimana Nabi SAW, kan. Artinya seorang yang pemurah, apa nama ni, ramah, penyantun Nabi, kan. Walaupun kalau ditawarkan dalam peristiwa Taif, kan, Isra Mi'raj, kan, walaupun Nabi tawarkan oleh malaikat penjaga gunung nak ambil gunung, Rasulullah kata ya, kami datang ni, Jibril lah dia cakap, kan, ni malaikat penjaga gunung ni, Rasulullah kata ya, kami datang dengan perintah Tuhan ni. So tanya Nabi Muhammad, apabila Rasulullah dihina ataupun disakiti, kan, diperlakukan dengan kejahatan masa Taif tu, kan, maka malaikat tawar, Jibril tawar Rasulullah, malaikat jaga gunung kata Rasulullah kata ya, dia kecabut gunung tu hempak atas sekapung Taif. Rasulullah kata nyanyi, Allahumma ufil li Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun. Ini jawab besar Nabi. Jadi tuan-tuan untuk mendapatkan kemuliaan itu tu, kan, itu al-kadhimin al-ghaiz, orang yang tidak cepat meleting, kan. Muda dia banyak sabar, kan, atas kejahatan manusia. Dan we ma'ah hawa setiap malam dia berlapar diri lagi, ataupun dia berlepah, dia lapar ke apa ni, dada dia daripada apa nama ni, itu jiwa besar tu, cuba belajar lah malam ni dan malam-malam Ramadan tu, cuba we kemaafan lalu, kan, gitu, kemaafan. Baik, dan yang terakhir itu yang ke-8, babu yadkhuluna min 70,000 alfan. Satu pintu yang Allah Ta'ala khususkan akan dimasuki 70,000 umat Nabi Muhammad SAW biduni hisab wala azab. Ni itu rahsia Tuhan lah, kan. Umat Nabi Muhammad SAW start daripada Nabi SAW sahabat sampailah akhir zaman ni, kan, iaitu 70,000 ya. Nak kata sikit banyak juga, 70,000 banyak daripada 7,000 daripada 700, kan. Tapi nak royak banyak, apa ni banyak apa royak sikit banyak, kan, betul lah 70,000. Doa ya Allah ya Tuhan, sebab dia dibakitkan tu masuk syurga tu, tidak melewati hisab, tidak merasai akan mahsyar, kan, akan kesengsaraan, dibangkit tu syurga, kan. Betul lah. Kemudian pintu neraka, kita ringkas pintu neraka ni sebab 5 minit lagi lah. Pintu neraka tu yang kurang ke satu daripada pintu syurga adalah 8, neraka tu 7. Dan untuk tuan-tuan membayarkan perlindungan minta jauh daripada pintu-pintu tu, subuh dengan maghrib, tuan-tuan pelebihkan sikit istighfar, apa nama ni, Allahumma ajirni minan nar. Kalau tuan baca dengan Allahumma ajirna minan nar, cuba bayarkan permohonan kepada Allah supaya dilepaskan daripada ketujuh-tujuh yang lubang neraka. Subuh dengan maghrib. Biasa kita baca di 3 waktu dengan 3, kan. Subuh Allahumma ajirni minan nar, perlindungan ya Allah lepaslah hamba daripada neraka jahannam. Allahumma ajirni minan nar, neraka jahim. Neraka ada 7, kan. 2 J, jahannam jahim. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lepaslah, bebaslah, lindungilah hamba daripada neraka. Bayangkan neraka yang pertama, biar kita ingat nama pun asal 7. Kita gegak itu tu biar cukup 7, kan. Pelepasan perlindungan Allahumma ajirni minan nar, lepas hamba daripada neraka ya Allah. Neraka yang kedua jahim, jahannam jahim. Allahumma ajirni minan nar, neraka sa'ir, S2S, kan. Allahumma ajirni minan nar, neraka yang keempat sapar, kan. Sebagaimana penamaan dalam Al-Quran, kan. Allahumma ajirni minan nar, yang kelima lava, kan, neraka lava. Perlindungan Allah. Kemudian 2H, yang ke apa ni, yang ke-6 Allahumma ajirni minan nar, neraka hutamah. Yang ke-7 Allahumma ajirni minan nar, apa nama ni, hutamah apa saya, hawiyah hutamah lah. Jadi itu 7 nama penyenamaan Al-Quran, penamaan neraka. Jadi tuan-tuan lindunglah, dan antara yang Nabi suruh kita laksanakan dalam hidup, khususnya pada bulan Ramadan ini, ialah menderma ittaqun nar walau bisyikki tamrah, tuan-tuan. Membiasakan sedekah itu menjadikan suatu tawassul asbab, kan, sebagai suatu ikhtiar untuk lepas daripada bakaran api neraka, kan. Ittaqun nar,
apa nama ni, lindung kamu ataupun pelepah diri kamu supaya takut kamu daripada neraka, itu walaupun kamu sedekah dengan sebaruh buah tamar. Sebiji buah tamar tu bagi dua, bisyaqi tamrah. Nak sebutir buah tamar tu kita perlu untuk buka puasa tu apa, tak ada sedekah sebutir tu kan. Kecuali acu kau beli di pasar dia kan, sekotak buah tamar, tengok keluarga susah lah, kaya tu tak ubi lah, ustaz-ustaz apa, ustaz Khairul tak ayah lah kan, siapa-siapa cari beli paling mana kotak ke apa sekali kan, beli keluarga. Orang yang susah ni kan, boleh wah rumah tu mah harga suka tak ada, sebab dia nak beli tak ada biti kan. Jadi tuan-tuan boleh kalau nak beli itu kan, biasa kan, masuk bulan Ramadan ni beli di pasar ada banyak ke apa sekali berkotak-kotak buah tamar tu, patut agih lah, agih sendiri lah, tengok keluarga-keluarga miskin ke apa macam itu asbab lepas pada api neraka. Jadi orang yang derma ni, seorang yang penyumbang kan, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah, itu Nabi sebut dengan sebutir ya, sebutir buah tamar kan, makan sebutir separuh bagi orang lain kan, kongsi. Tak ada kan, kita sekotok tak ada wis butir dua butir, tak ada kan, pakai wis kotok lain kan, untuk ada persiapan buka puasa kan, besar kata lah kan gitu. Itu lapan nama neraka, syurga itu pintu syurga, dan 7 pintu neraka kan. 2 J jahannam jahim, 2 S sa'id saqar, sa'ila laza kan, 2 H utama dahawiyah. Betul lah gitu. Akhir sekali mengakhiri kuliah penamak pada malam ini, minggu ni, minggu depan kita sambung Ramadan dah. Sunnah Nabi kan, bermula daripada sahur, Nabi bersahur kan? Sebab Nabi kata faslu ma bainana, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahur. Okay, ibadat puasa ni Quran sebut ayat 183 kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kan. Persyaratan puasa ni zaman lagi Bani Yahudi, Bani Israel dulu sudah disyariatkan puasa. Cuma Nabi sebut beza puasa kita dengan puasa ahlul kitab zaman dulu, Bani Israel makan sahur, kita makan sahur. Jadi kita puasa supaya ahli kitab juga, Yahudi juga kalau tak bangun sahur kan. Jadi cuba beza kan. Lepas tu lagi Nabi sebut ista'inu bi ta'amis sahur ala siyamin nahar bil qailula ala qiyamil lail. Itu sunnah Nabi. Ya kadang-kadang kita tak pandai benda tu, satu apa ni ikut tamat kan. Sedangkan ada fadilah Nabi ajar tu, adalah kebaikan dia tu. Kamu ambillah bantuan untuk gagah dalam nak puasa sehari itu dengan ta'am sahur. Lepas tu sahur ambil kira waktu makan sahur lah kan. Bangun sahur makan itu satu, tetapi utama lagi ialah untuk memohonkan apa ni Tuhan, taubat semaya apa kan. Biaklah apa ni bita'ami sahur. Ambil sedikit makanan sahur. Dia kalau tuan-tuan boleh biasa kan, aku cuba terus sahur kita tu dengan buah 7 butir buah tamar. Tak makan nasi gapo kan. Dah kotak-kotak awal itu kan. Berkotak-kotak tahu saja habis Ramadan tu jadi busuk pangar ke apa sekali. Berhabislah 7 butir kan. 7 butir buah tamar kan. So 2 3 kan. 7 butir. Okey. Ni tak ada hadis gap. Bukan fatwa ke apa ni. Petua bukan fatwa lah. Petua supaya ada kekuatan untuk kita gagah puasa tu kan. Aku makan buah sebab kajian buah tamar tu dia ada itu sikit tu kebaikan dia. Wabil qailulah ala qiyamil lail, antara usaha ikhtiar kan, untuk kita bangun malam dengan mengambil sedikit tidur sebelum zuhur. Qailulah dia panggil, tapi tidak pakai pada mana je pun, bukan pukul tidur pukul 10 bangun pukul 1 kan, setengah jam. Qailulah tidur sekejap sebelum zuhur kan. Apa 12.30 ke, apa 12.45 ke, 10 minit ke. Maka Nabi sebut memberikan kekuatan untuk dia bangun malam. Rahsia dia. Okay? Maksudnya tidak ngantuk kalau bangun tengah malam pun, kau cijak pepak pun, celak mata pun bangun lalu. Kita ada layan. Kopak awal lagi, pukul 5. Awal lagi. Lebih awal lagi. So ngantuk lagi kan. Qailulah tu rahsia Nabi sebut kan. Untuk kamu tu apabila celak mata tu tak ada dah ngantuk-ngantuk ke apa. Cegah dah. Akhir bangun qiyamul lail dah. Tu lah. Qailulah. Kemudian Nabi sebut apa lagi? Sunnah Nabi mengajar kita sahur tu walaupun takhir, disunnahkan kita tu takhir, tetapi bukan rapat seminit 2, 5 minit. Adalah hadis riwayat Sayyidina Anas
Apabila ditanya, sebab Anas tu banyak duduk khidmat dengan Nabi kan, kadang-kadang banyak tidur rumah Nabi, maka ditanya Anas, baik Anas, Rasulullah antara tempoh masuk waktu dengan Rasulullah sesar sahur tu kan, pukul berapa agak-agak berapa masa dia tu. Sekiranya mana Rasulullah boleh baca 50 ayat, artinya 20 minit lah masa kita tu kan. Itu sesar semua jer ke apa sekali kan, kemudian masuk tanda berwuduk sekali, sucikan diri kan. Ada masa lagi untuk solat taubat kan, solat hajat kan, istighfar tu, berzikir lebih kurang, selawat, tasbih ke apa sekali. Lepas lagi ke masjid awal-awal kan. Kemudian yang kedua, panduan Nabi dalam berbuka puasa. Kana Rasulullah SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa in lam takun rutabat fatumayrat, fa in lam takun hasawatin mimma. Itu sunnah Nabi yang kadang-kadang kita tahu belum tu kan, tidak menjadi satu tradisi dan budaya. Lepas tu kita nak mengaku nak dapat syafaat Nabi kan. Nabi memiliki satu tauladan. Adalah Rasulullah SAW diriwayatkan adalah Rasulullah berbuka puasa sebelum Rasulullah semaya kan. Rasulullah buka puasa dulu, jangan semaya dulu kan. Baik itu takjil kan, takjil iftar kita sebut dah hadis minggu lepas kan. Artinya antara sunnahnya ialah Nabi menyegerakan buka, tapi masuk waktu sungguh lah yang kena ngeji tu kan. Maka diriwayatkan baginda Nabi buka puasa dulu, yuftir kan. Rasulullah yuftiru kan, adalah Rasulullah kan yuftiru qabla an yusalli, sebelum Rasulullah semaya maghrib lah maksudnya kan, dengan rekas ala rutabat, berapa biji buah rutab. Rutab itu tamar basah lah, tamar hitam, mahal lah sikit ya. Kualiti lah. Fa illam takun hadiah oleh sahabat. Kalau tak ada rutab, tamar basah tu, tamar hitam tu basah, jari Rasulullah dihadiahkan kan. Maka Rasulullah akan buka puasa dengan beberapa biji buah tamar kering tu, tamar biasa kan, tamar kering tu, tamar Mekah tu. Fa illam takun, ada kadang-kadang tak ada. Kebetulan rumah Nabi kan tak ada buah tamar, tak ada rutak ke, tak ada tamar kering, tamar basah ke apa, hasawatin min ma. Bahawa cukuplah Rasulullah itu tegak dengan beberapa tegak air. Kemudian Rasulullah semaya. Nak ayatnya menyegerakan semaya. Acu sunnah, acu budaya tahun ini kita cuba laksanakan sebagaimana peninggalan tunjuk ajar baginda Nabi untuk kita menghidupkan masjid kita ni dengan masih lagi maghrib itu penuh. Simple ya tu buka puasa rumah tak ada masalah. Kalau masjid sponsor sayur, sponsor buka puasa tu alhamdulillah lah kan. Buka puasa ringkas minimal sebagai sunnah Nabi untuk antara hikmat dia ialah untuk menyegerakan semaya, sebab maghrib isyak tu sikat ya kan, sikat ya maghrib dengan isyak kan. Jadi kalau disibukkan dengan buka puasa kena botak berapa semen apa ni 5 walaupun dalam waktu lagi tetapi mentakhir kan, tidak apa nama ni kaum musyawarah yang benar-benar beriman lah. Orang beriman tu orang jaga semaya untuk dapat pintu babu solat tadi lah. Jadi kita tu 5-3 minit baru semaya, dalam waktu lagi kita sudah mimpi lah nak masuk pintu babu solat tu kan. Malaikat kenamu ni jenis semaya bulan Ramadan ni buka puasa 4-5 ni apa ni semua je rapat jik apa ni maghrib tu 5 minit nak masuk isyak baru semaya. Kita sudah mimpi nak masuk pintu ni cari pintu lain lawannya kalau ada okey. Artinya buka puasa tu buka puasa lah, tapi masih lagi jaga solat berjemaah di masjid awal-awal waktu kan. Kemudian nak semakin makin berikutnya selepas tu lah, lepas selesai sembahyang maghrib kan, kalau boleh diusahakan solat berjemaah kan. Makan nak makan hak buka puasa kenyit sikit tu kan, lepas tu kan kita selesai solat maghrib. Itu sunnah Nabi. Dan kebiasaan Nabi sebelum berbuka tu Nabi beri masa untuk mengingati Allah kan. Antara doa yang mustajab di situ orang yang puasa sehingga dia buka tu kan. Jadi tuan-tuan ambillah kesempatan kan, walaupun kita rumah tu siap dah apa tu kan 15 minit setengah jam tu masih lagi baca Quran ataupun berzikir di tempat apa sekali untuk mencontohi baginda Nabi. Nabi sebelum buka puasa tu kan, masa-masa Nabi itu diisi dengan baca Quran ataupun berzikir mengingati Allah SWT. Tuan-tuan jangan laranglah kan, jangan dilalai kan. Kemudian apabila selesai Rasulullah sembahyang maghrib dan selesai makan kali kedua ya makanan yang mengenyahkan sikit, maka Rasulullah bersiap untuk di masjid untuk solat tarawih lah, solat isyak dan solat tarawih. Jadi tuan-tuan kena memberdayakanlah
Jangan terlepas orang pergi mari dah siap telenggok kita lemu kenyir dan nasi 4-50 pinggir ke ai 4-5 jam memang lemu kenyir sungguh lah, memang duduk berdeku situ pakai tidur situ lah, pati sokok pula 4-5 apa namanya batal memang tak terawih tak isyak mana lah tu lah begitu. Jadi tuan-tuan cuba berdayakan minimal ke buka puasa sunnah Nabi comel mengajar kita makan puasa lepas tu dengan yang simple ya, kemudian bersegeralah sembahyang isyak berjemaah di masjid kan, solat berjemaah sebab dia janji ke pahala kalau tuan-tuan buat malam yang pertama lagi kan, malam yang pertama lagi mengejar solat isyak berjemaah kan, dicatat ke dalam catat kita itu sebagaimana seseorang yang menghidupkan separuh malam. Sia-sia lah kalau tuan-tuan mesti saya lah perlu itu kan, tuan-tuan mesti akan sembahyang seorang rumah walaupun mesti tidak berjemaah di masjid isyak berjemaah tu. Betul lah tarawih tu solat qiyam tu adalah sunat tidak wajib pun, tapi dia hanya ada di bulan Ramadan ya tarawih ni, tak ada bulan-bulan lain. Jadi tuan-tuan tak buat sia-sia lah hidupkan walaupun sunat solat tarawih tadi, tapi dia adalah yang satu yang dituntut kan. Di zaman Nabi solat tarawih besar berjemaah 3 malam Nabi kan? Permulaan Ramadan solat qiyam ataupun solat tarawih di zaman Nabi buat secara berjemaah dengan sahabat secara 3 malam kan. 3 malam pertama kemudian Rasulullah bimbang takut apabila dilakukan secara berjemaah Allah mensyariatkan jadi wajib, jadi beban lah kan, wajib pun betul kan. Jadi Rasulullah tinggal, Rasulullah pun apabila solat isyak berjemaah di masjid Rasulullah balik lah buat di rumah lah, masih buat lah kan, masih buat. Dan Rasulullah sambung bulanya di akhir-akhir pula lah, di akhir-akhir secara berjemaah. Kita sebut dalam minggu lepas kan hadis bagaimana Rasulullah berjemaah di akhir-akhir malam tu ataupun di akhir-akhir bulan Ramadan tu. Permulaan tu boleh 3-4 malam, kemudian di akhir-akhir tu Rasulullah buat sekali lagi secara berjemaah lah ya. Rasulullah berjemaah secara dengan sahabat sembahyang tarawih tu sehingga membawa kepada tengah malam kan. Jadi Rasulullah nak berhenti, kita sebut dah hadis kan, cuma mulai kaji lah. Rasulullah nak minta pada sahabat kita tangguh dulu lah solat tarawih ni ataupun solat qiyam ni untuk Ramadan ni kita tangguh dulu. Jadi sahabat minta ya Rasulullah nak berhenti dah. Pagi Rasulullah sampai ke subuh lah. Tu sahabat nak beza dengan kita kan. Cuma Rasulullah kata innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Tentu kena ambil betul lah. Sunnah Nabi secara bicara kan, berbuat. Dia bicara Nabi, sabda Nabi itu lebih gagah daripada perbuatan. Itu dipahami ulama kan. Kata-kata Nabi tu kan. Itu dari segi perbandingan antara Nabi contohkan secara perbuatan dengan Nabi kata itu lebih kuat gagah kata lagi buat tu kadang-kadang untuk khususiat Nabi. Umpama Nabi witir apa nama ni Rasulullah witir di hujung itu satu khususiat baginda Nabi. Kita dibenarkan di awal kan tarawih itu gabung witir itu dengan gabungnya dengan tarawih. Nabi tidak kan. Nabi khususiat Nabi itu di hujung kan, menjadikan wajib bagi Nabi. Qiyamul lail pun wajib bagi Nabi kan, dan witir itu penghujung. Jadi Aisyah tanya kan Rasulullah sebab kenapa tidak sebagaimana kami Rasulullah suruh supaya sebelum tidur tu dengan witir dulu, apa Rasulullah mengakhirkan selepas solat ini khususnya untuk hamba perbuatan kan. Jadi kadang-kadang perbuatan Nabi itu adalah khusus bagi Nabi. Umpama poligami lebih daripada 7 daripada 4 ya. Itu secara perbuatan walaupun Nabi kahwin lebih daripada 4 jangan tidak menjadikan satu hak bagi kitanya itu adalah satu yang haram lah, boleh lah 3 yang maksimal kita. Pasti Nabi khususiat Nabi secara perbuatan kan. Tapi sebab itu alasan kata-kata Nabi sabda Nabi itu lebih gagah, lebih kuat daripada perbuatan. Jadi Nabi walaupun zaman Nabi kan berlaku secara sore-sore malam-malam tertentu yang Nabi buat berjemaah, tapi Nabi bagi bayangnya dah mungkin diberikan khabar itu dengan mereka. Rasulullah diberitahu oleh Jibril. Rasulullah kata annahu man qama ma'al imam, seseorang yang qiyam tarawih bertarawih ini secara berjemaah dengan tu imam hatta yansarifa, dan dia tunggu sembahyang tarawih itu sehingga berakhirnya, yakni yansarifal imam, berakhirnya tu imam, sudah dengan tu imam, bukan yang mendahului tu imam. Tu imam lapai dia buat pak gitu kan. Boleh setakat pak lah, pahala 10 minit ke apa kan. Ataupun 20 kali dia buat lapai. Boleh lapai tu ya, dengan pertutukan masa tu kan. Nabi sebut hatta yang sarifa, yakni dengan sudahnya imam. Dengan salahnya, dengan witirnya, sehingga Imam Ahmad kan
melihat hadis ni takut tak dapat qiyamul lailatin kan, Nabi sebut kutibalahu qiyamul lailatin, dicatat baginya pahala tambahan tu. Hak isyak berjemaah, subuh berjemaah tu malah penuh dah kan. Lepas tu pahala yang lain pula tarawih tu dia sudah dengan sudah tu imam kan. Takut dinafikan apa nama ni ganjar itu, dia tunggu tu imam tubik dulu. Imam Ahmad bin Hanbal dia riwayatkan kan, takutnya tak dapat ganjar itu, bukan kata tubik dulu lagi daripada tu imam. Kitanya kalau tidak tubik dulu pun biasa dah dengan doanya, dengan solat witirnya, dengan bersalih, walaupun dia rapatkan bersalih tak boleh lagi esok pi kan. Cuma boleh dia rapatkan lagi lah. So itu pun dengan sejadah masing-masing kan, dengan pakai topi muka ke apa sekali boleh rapat, tapi tak boleh bersalih lah gitu kan. Makin pun kena buku kalau buat mori ke apa sekali. Jadi berkenaan dengan kemuliaan tarawih ni dijanjikan oleh baginda Nabi SAW tu cara jaga secara berjemaah. Biar apa lapar kau dua masjid nak buat 4 kali sat tak boleh lah lapar antara 8 dengan 20 nak buat 4 je. Walaupun kita sebut minggu lepas kan Nabi sebut mangqama Ramadan dengan tidak menetapkan jumlah bilangnya ya. Sebab ngelah lah ni, biarlah lama sikit tak apa ngelah lah ni pastikan tahu ini berterawih tidak poting penuh daripada malam pertama malam kedua, dan disiplinkan, jangan nampak tengok mata apa buruk tu tobik belakang 20 menit apa kan, Allah lapar tobik belakang. Tak baca hadis ni kau baca tapi nafsu kan, nafsu tobik colik apa kan, tak wajib 20 pun lapar, tapi dia telah menafikan pahala. Kalau dia senapah berhenti dengan tu imam malam tu dia sudah dicatat qiyamul lailatin dah malam penuh kan. Kalau tak segi 20 dia malam banyak mesti buat lapar malam pula buat lapar. Kalau tak gagah nak buat 20 cari buat lapar, tapi lapar tu sudah dengan tu imam, dengan witirnya, dengan doa zikirnya apa ya sekali. Akhir sekali adalah Rasulullah SAW sunnah Nabi mengajar kita sepanjang siang hari Ramadan itu dengan qiraatul Quran akhirnya ni, dan juga dengan bersedekah jadi kan Rasulullah SAW ajwad an-nas wa kana ajwad ma fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jibril tiap-tiap malam Ramadan itu mendatangi Nabi tiap-tiap malam fayudarisul Quran. Itu sunnahnya lah kan, Nabi baca, Jibril dengar, Jibril baca, Rasulullah dengar. Itu dia panggil season tadarus, 2 ataupun lebih kalau 2 begitulah kita dengar rumah kan, kita baca rumah dengar baca pula kita dengar okay? Kita baca rumah dengar, ataupun anak 2-3 orang kalau boleh hidupkan dengan niat untuk mencontohi tunjuk ada Nabi, itu pahala mencintai Nabi kan? Ataupun di masjid kita kan 4-5 ni orang kan, kita 1 juzuk semalam, 1 juzuk sehari kalau lepas asar ke kan, 1 juzuk sehari nak buat sore malah kan. Jadi pakar ramai-ramai sayur kan, puluh orang putar kan, halaqah tadarus, orang ni baca, dia ada pembimbing sore, orang pandai lah, orang boleh tegur ke apa kan. Habis juzuk, kalau saya ingat kita tu, kalau muslimat rajin, muslimat dia boleh khatam 2 kali. Muslimi yang duduk Pasimah dulu ke, pejabat agama Pasimah, banyak-banyak masjid itu muslimah lihat lihat benda hok rajin tu kan, hok muslimin lihat kan. Kalau ditanya berapa kali hotel, 30 sekali Ustaz, mujur sekali hotel. Tanya muslimat pula, popok dia guru dia tu 2 kali hotel tu kan. Artinya 2 juzuk sehari apa kan, bukan juzuk sehari, artinya 15 hari hotel, 15 hari pusing kedua tu sekali hotel, 2 kali hotel. Muslimat rajin dia jadi untuk mencontohi, untuk memeriahkan Ramadan tahun ini antara sunnah nabinya ialah hidupkan budaya baca Quran secara tadarus ataupun secara tersendiri. Kalau boleh dikhatamkan sebulan 30 hari itu sekali pun tak apa dah kan. Imam kita Syafi'i 60 kali tu sudah lawa lah. Dia Quran tu surah-surah besar tu supaya Fatihah mulut kan. Dengan apa Quran umur 78 tahun. Kita umur boleh mengenal Quran tu umur 70 tahun kan. Bukan boleh apa Quran tu 78 tahun kan. Boleh mengenal Quran tu boleh mengenal Quran umur 30 40 tahun. Jadi walaupun, tapi jangan itulah, walaupun kita payah baca Quran kau gapo tunjuk kesungguhan kita cari redha Tuhan dengan kesungguhan baca Quran. InsyaAllah kita bertemu tak ada minggu depan kalau panjang umur habis Ramadan ni, habis raya Syawal kan, insyaAllah kita akan untuk pertemuan berikutnya kita akan itu usta'ayuh lah bila jemaah berkelapangi untuk kita terus dengan pembaca kita targhib pada bab sambung pada kita adab menuntut ilmu dulu. Anjuran menuntut ilmu dengan anjuran taharah lah bersuci lagu mana kaedah pelaksanaan bersuci sebelum masuk semaya dia,
tajuk-tajuk berikutnya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.